Buletin Didik 14 Ogos bersama saya Fazilah Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memperkenalkan sistem pelaporan berpusat bagi tujuan merekod markah pentaksiran pelajar sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, selain mengurangkan beban guru, sistem itu juga bertujuan meningkatkan kecekapan sistem KPM agar terus relevan dengan transformasi digital pada masa ini. Jelas Datuk Dr. Razzie, pembangunan sistem pelaporan berpusat itu adalah salah satu daripada pelbagai elemen transformasi pendidikan yang akan diperkenalkan KPM dalam masa terdekat. Ketika ini, seseorang guru perlu menyalurkan rekod markah pelajar kepada pelbagai pihak termasuk KPM serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Begitu juga dengan pembinaan jadual waktu yang difahamkan masih dilakukan secara manual di setengah sekolah. Dengan adanya sistem pelaporan berpusat ini, pihak lain yang memerlukan rekod markah pelajar boleh mengeluarkan data daripadanya. Guru pula hanya perlu memasukkan subjek pelajaran, jumlah pelajar dan data-data berkaitan untuk membina jadual waktu sekolah. Datuk Dr. Razzie berkata demikian pada program Showcase Transformasi Pendidikan di Putrajaya yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu. Lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM perlu memahami melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi bukanlah untuk menjamin peluang kerjaya semata-mata. Ia sebaliknya perlu dilihat sebagai pemangkin mencari ilmu dalam membentuk sahsiah diri menjadi lebih matang dan mampu menghadapi persaingan. Ini penting dalam memastikan masyarakat dan negara menguasai pelbagai cabang pengetahuan seiring kemajuan teknologi. Kebelakangan ini wujud polemik berhubung kecenderungan lepasan SPM untuk tidak menyambung pelajaran. Malah ada sebahagiannya terpengaruh dengan fenomena jutawan segera media sosial. Situasi itu menyumbang kepada penyusutan kesedaran terhadap kepentingan melanjutkan pengajian. Bagaimanapun, tanggungjawab dalam mendidik dan menyemai kesedaran itu tidak seharusnya dibebankan ke atas ibu bapa serta guru semata-mata. Bukan saja pada guru-guru. Jadi bukan pada guru, bukan pada ibu bapa saja, tetapi pada masyarakat. Dan siapa masyarakat ini? Salah satunya adalah media sosial. Media sosial juga memainkan peranan penting. Kerana walau bagaimana orang kata jutawan seseorang itu pun, katakanlah dia jutawan, billionaire, satu waktu keadaan dunia kita pastinya akan berubah. Ada di antara mereka mempunyai persepsi bahawa tiada kepentingan untuk menyambung pelajaran ke peringkat tinggi ekoran wujud pekerjaan di sektor gig economy atau P-hailing sebagai sumber pencarian hidup. Stigma ini harus dibunuhlah. Okey. Memang boleh buat sambilan, tetapi dalam sambilan itu cuba cari pendidikan untuk elemen future proof yang saya cakap tadi. Orang kata masa depan yang kebal. Apa nak jadi pun dia ada sijil tersebut. Nada sama turut dikongsi Pengarah Pusat Pembangunan Kerjaya Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Saleh Ahmad. Sekarang ni, kalau para pelajar lepasan SPM, dia keluar, dia masuk saja pasaran pekerjaan, dia mungkin nanti sama dengan buruh-buruh asing yang mungkin tidak ada kemahiran. Tapi kadang-kadang kita lihat buruh-buruh asing juga ada kemahiran-kemahiran mereka sendiri. Malah ada juga buruh-buruh asing yang mungkin mempunyai sijil, diploma, malah ada juga yang ada ijazah. Jadi penting kepada para pelajar. Walau apa jua faktor penyumbangnya, situasi ini cukup membimbangkan memandangkan pendidikan adalah teras penting dalam pembentukan modal insan seseorang individu. Kerajaan Melaka akan memperluas program Singgit Sepusin ke semua sekolah di negeri itu bagi meningkatkan amalan kitar semula bermula dari peringkat pelajar. Exco Pendidikan dan Teknologi Negeri Datuk Rais Yassin berkata ia akan menjadi pelengkap kepada program Eco Schools yang mempunyai matlamat sama menjadikan Melaka sebagai negeri lestari menjelang 2035. Ada beberapa jenis sisa yang boleh kita jual dan bawa ke sini hari ini, iaitu sisa minyak masak, sisa fabrik, elektronik, tin aluminium, botol kaca, kertas dan botol plastik minuman. Ini semua adalah untuk memastikan kita semua daripada peringkat anak-anak kecil sekolah sehinggalah peringkat dewasa
tahu kepentingan untuk menjaga alam sekitar dan juga sumber semula jadi. Beliau ditemui selepas merasmikan program Singgit Seposin peringkat daerah di Jasin. Menurutnya, menerusi program Eco Schools yang dilaksanakan ketika ini, 17 sekolah menerima pengiktirafan itu berikutan pengamalan hijau yang tinggi. Program yang dilancarkan pada 6 April tahun lalu bertujuan mendidik masyarakat menguruskan sisa buangan di rumah dengan lebih teratur. Dengan berkonsepkan pandu lalu, orang ramai perlu mendaftar di kaunter pengimbas sebelum meletakkan barangan terpakai di kaunter mengikut kategori sisa yang dibawa. Mereka seterusnya akan menerima wang di kaunter bayaran dengan kadar tertentu mengikut barangan kitar semula yang dihantar. Hasil program hari ini, pihaknya mengumpul 4,500 kilogram daripada 7 jenis sisa dengan nilai RM2,300. Bersempena pameran kecantikan tersohor oleh industri kecantikan profesional bertaraf dunia, International Beauty Expo IBE 2022, jenis remaja turut mengambil peluang mendedahkan pelajar-pelajar mereka melalui acara Inspired Runway. Ia merupakan peluang yang baik dalam meningkatkan keyakinan diri remaja di samping memberi pendedahan kepada dunia kecantikan sebenar. IBE 2022, anjuran Persatuan Makeup Artis Bumiputra Malaysia, memberi ruang dan peluang kepada peserta jenis remaja untuk memperagakan segala ilmu yang dipelajari sepanjang mengikuti kelas kemahiran bersama program ini. Ia merupakan satu program catwalk yang melibatkan kelas kecantikan di mana para pelajar makeup, model-model dan model-model ini memperagakan pakaian mereka di pentas IBE iaitu International Beauty Expo. Ini merupakan satu penghormatan bagi program jenis remaja yang julung-julung kali kita perolehi. 10 remaja yang terdiri daripada 5 juru makeup dan 5 model memperagakan busana dengan pelbagai tema. Kesemua elemen yang diperagakan ini adalah inspirasi daripada jiwa remaja yang diterjemahkan dalam bentuk lukisan wajah dan hiasan pakaian. Mereka sudah mempersiapkan diri dengan latihan sulikan dan peragaan sejak 6 bulan lalu dengan bimbingan tenaga pengajar berpengalaman. Yang saya nampak, adik-adik yang buat runway ni cantik, dia punya flow jalan semua okey. And then dari segi makeupnya mungkin a bit masih baru, so nanti kena polish sikit lah. Tapi dari segi runway tu I bagi thumbs up lah. So bagus, tak ada kerja mana-mana. So sebab ini lagi pun ini adalah stage international. Untuk budak-budak baru dia okey. Bukan mudah untuk remaja-remaja ini dipanggil beraksi dalam acara Gilang Gemilang melibatkan lebih 1,000 pempamer dari 28 negara serta lebih 30,000 delegasi kecantikan profesional dari serata dunia. Justru ia platform terbaik bagi jenis remaja melahirkan bakat-bakat baru. Mula saya merasa agak nervous dan tidak confident, tapi dengan latihan dan pertolongan daripada jenis remaja, alhamdulillah saya dapat sampai ke sini. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada MB MUA untuk menjemput kami ke sini, dan terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang memberi kata-kata semangat dan juga ajar kami. Sepanjang acara berlangsung, 17 pelajar dari kelas kemahiran fotografi jenis remaja juga ditugaskan untuk mengambil gambar-gambar sekitar acara. Diharapkan acara ini dapat menyuntik minat lebih ramai remaja B40 untuk terlibat, seterusnya meningkatkan kadar kebolehpasaran tenaga kerja yang kreatif, progresif dan dinamik agar dapat bersaing di pasaran luar. Memanah sering dianggap sebagai sukan statik,
Namun, pemanah memerlukan sejumlah besar kekuatan, ketahanan dan tumpuan demi mengoptimumkan aktiviti tersebut. Antara kebaikan sukan memanah ialah meningkatkan fokus sekaligus membantu pemanah terutamanya pelajar mempraktikkannya melalui akademik seperti di dalam kelas dan sebagainya. Kejohanan memanah Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Perdana berlangsung selama 4 hari dan mendapat sambutan luar biasa. Menurut penganjur yang juga pengetua Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan SMA Mawib, Nurul Amali Muhammad Syahsudin, program mendapat penyertaan 257 pelajar. Kita ada kategori bawah 12, bawah 15 dan bawah 18 tahun dengan jarak panahan yang berbeza lah. Dan ini adalah acara yang saban tahun diadakan. Dengan penganjuran kali ini kita nampak mutu persembahan peserta-peserta makin meningkat dengan sokongan ibu bapa sekolah dan pihak yang persatuan-persatuan memanah lah di sekitar Kuala Lumpur. Tambahnya, kejohanan memanah kali ke-16 itu merupakan tiket bagi peserta untuk melayakkan diri mewakili pertandingan memanah di peringkat kebangsaan yang akan berlangsung di Perlis bulan depan. Bagi salah seorang peserta berusia 17 tahun dari SMK Konvent Jalan Pil, Aidatul Widad Makrub, pengalaman menyertai sukan ini selama 5 tahun banyak memberi pengajaran buatnya, termasuk belajar daripada kesilapan. Memanah ni depends on ourselves. Which is like memanah ni dia kan bergantung kepada kita nak tahan semua tu kan. So bak kata kot saya, kalau kita dalam keadaan kita gemuruh, gemetar, gelabah semua tu, itu based on personality kita. Bercita-cita menjadi saintis dalam bidang fizik, Aidatul Widad turut menasihati rakan sebayanya untuk cuba menjinakkan diri dengan sukan memanah kerana ia bukan sahaja sunnah Nabi tetapi juga memberi manfaat kepada tubuh badan manusia. Bagi pemenang kejohanan memanah kategori bawah 15 tahun dari Methodist Boys School Bukit Bintang, Adam Aidan Mikael, sukan ini secara tidak langsung membentuk jati dirinya. Sebenarnya memanah ni ikut minat. Dia kalau nak masuk pun masuk sebab best. Dia banyak bagi pengajaran dan banyak bagi pengalaman untuk diri sendiri. Disiplin saya meninggi. Lepas tu dah pandai mengurus diri sendiri dan berdikari. Dan saya rasa berpuas hati sebab masuk sukan ini. Dia juga berhasrat menyertai Persatuan Memanah Kebangsaan NAAM pada tahun hadapan, seterusnya menghadiri sesi pemilihan untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi KPT sentiasa memastikan Malaysia menjadi pilihan pendidikan tinggi bagi pelajar dari seluruh dunia. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, ia termasuk usaha KPT menambah baik pengajaran dan pembelajaran PDP dalam talian bagi memastikan amalan pembelajaran di negara seiring dengan perkembangan teknologi dunia. They also intensified the implementation of other e-learning modes such as massive open online courses. And aside from that, learning management systems have also been fully utilized to organize teaching materials and document assessment and tasks. Additionally, assessment tools as well as teaching and learning handling guides were created to aid lecturers in conducting their classes. Beliau berkata demikian pada majlis Meet and Greet with International Student in Malaysia di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Majlis yang dihoskan oleh bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi JPT dan UiTM itu mengumpulkan hampir 500 pelajar antarabangsa. Antaranya dari China, Jordan, Nigeria, Palestin, Pakistan, Iraq, Jepun dan India yang sedang melanjutkan pengajian di IPT Malaysia. Majlis turut diserikan dengan sesi perkongsian pelajar yang telah memilih Malaysia sebagai destinasi pengajian sambil dihiburkan dengan persembahan kebudayaan serta reruai pameran yang memaparkan negara asal masing-masing. Turut hadir Ketua Setiausaha KPT Datuk Seri Abdul Razak Jaafar dan Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janur.
Seni mempertahankan diri khususnya silat semakin mendapat tempat di kalangan orang Melayu, khususnya generasi pewaris. Ia terbukti apabila Persatuan Seni Silat Tempur Kerambit di Pelentong Johor Bahru makin menarik perhatian generasi muda seawal usia 7 tahun. Ditubuhkan pada 2017, seni silat tempur Kerambit kini mempunyai lebih 100 ahli termasuk 20 pesilat muda seawal usia 7 tahun. Meskipun berdepan kekangan kemudahan asas, namun ia tidak mematahkan semangat generasi muda untuk terus berlatih. Sesi latihan diadakan pada setiap malam Khamis dan Jumaat dengan bimbingan beberapa jurulatih berpengalaman. Menurut jurulatih seni silat tempur Kerambit, Muhammad Syawal Rizwan, penglibatan generasi itu bakal menjadi medium meningkatkan disiplin selain memupuk jati diri. Saya harap semua pesilat dapat membentuk jati diri ataupun bela diri, senang cerita, supaya generasi Melayu dan juga warisan Melayu tak pupus begitu aja. Jati diri. Lepas tu saya amalkan konsep adat dan adab. Justru usaha menarik lebih ramai anak muda akan terus dipergiat agar seni warisan Melayu itu tidak hilang di telan zaman. Kalau main silat sini dah 6 tahun lebih. Lepas tu dengan kawan-kawan semua dengan jurulatih. Dalam silat ni saya dapat ubah diri saya, perangai saya dalam yang buruk jadi yang baik. Silat ni banyak mengajar saya erti dunia dalam persilatan. Berapa lama? Dalam 5 tahun. 5 tahun. Minat, macam mana boleh minat? First try lah dulu. Apa itu? Lepas tu minat lah. Minat. Itu yang kawan-kawan sekolah semua ini? Ada. Berapa ramai kawan sekolah ini? Dalam 4 orang, 5 orang gitulah. Tak ramai juga perempuan. Tapi mak ayah okey bagi belajar macam ni? Okey. Dia tak ada apa-apa masalah, tak ada? Tak ada. Itu tentang pelajaran, betul? Pelajaran mesti fokus juga. Okey. Kena pandai bagikan masa lah. Pesilat yang berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan akan diberikan pentauliahan sebagai pengiktirafan. Seorang pelukis mural dari Los Angeles, Amerika Syarikat sanggup menggadai nyawa apabila menjadikan himpunan kenderaan rosak di sebuah bandar di Ukraine yang dibedil Rusia sebagai kanvasnya. Trek Thunder Kelly nekat menyumbang bakatnya bagi manfaat penduduk Ukraine selepas mengetahui tentang keadaan di bandar Irpin. Dia juga berharap usaha itu dapat membantu mengumpul dana untuk memulihkan bandar tersebut. Semangat Kelly semakin kuat apabila beberapa pelukis tempatan tampil membantunya menjayakan program berkenaan. Berikutnya, mereka merancang menghasilkan lukisan mural di pusat kebudayaan yang telah rosak. Karya itu nanti akan ditukarkan menjadi seni digital NFT dan hasil jualannya akan disalurkan untuk projek kemanusiaan tempatan. Sukan atlet ski air negara Alia Yung Hanifah menamatkan kempennya di kejohanan ski air Asia IWWF di Changcheon, Korea Selatan yang berakhir semalam dengan menggondol 4 pingat emas. 3 pingat emas dirangkul menerusi 3 acara, membolehkan dia meraih mata tertinggi untuk memenangi 1 lagi emas bagi gelaran keseluruhan. Menerusi acara Tricks, Alia memperoleh 7,440 mata. Peluncur berusia 19 tahun itu terus menguasai acara jump dengan lompatan 40.6 meter pada peringkat awal dan 37.2 pada pusingan akhir. Dia juga mendominasi acara slalom sekaligus meraih gelaran keseluruhan dengan mata tertinggi 3,000 untuk emas keempat. Keseluruhannya, Malaysia berjaya memperoleh 5 emas, 1 perak dan 3 gangsa. Emas kelima Malaysia menerusi adik Alia, Adam Yung, dalam acara Tricks lelaki bawah 17 tahun. Dua pasukan merakam kemenangan dalam aksi Liga Super semalam, manakala satu lagi pertemuan berakhir dengan keputusan seri. Negeri Sembilan FC menewaskan PJ City 2-0 menjadikan kemenangan keempat berturut-turut diraih.
Terengganu FC menang 1-0 ke atas Sarawak United, manakala Melaka United seri 2-2 menentang Seri Pahang. Negeri Sembilan membawa momentum 3 kemenangan berturut-turut dalam saingan Liga Super ketika bertandang ke Selangor berdepan PJ City. Minit ke-11 tuan rumah dibocori oleh jaringan pembukaan permainan Gustavo Almeida. NSFC terus menghalang cubaan PJ City untuk bangkit menyamakan keadaan. Pada separuh masa kedua, Gustavo sekali lagi menemui sentuhan pemusnah dengan meledak gol kedua peribadi. Keputusan 2-0 memberikan NSFC kemenangan ke-9 musim ini dan 2 mata terpisah dari Sabah yang mengumpul 34 mata di tangga kedua. PJ City pula tewas kali ketiga dalam 4 aksi terakhir dan kekal di kedudukan ke-11. Aksi Liga Premier Johor Darul Takzim 2 melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Perak FC sekaligus menjarakkan kembali mata di kedudukan kedua Liga. JDT mengekalkan kedudukan selepas mengutip kemenangan ke-9 di Stadium MBPG Johor. Kedua-dua pasukan mempamerkan aksi berintensiti tinggi dengan masing-masing menyusun strategi untuk memburu gol. Ketika aksi babak pertama memasuki minit kecederaan, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan apabila sepakan percuma Musa Sidibé disudahkan Feroz Baharudin. Perak terus berusaha keras untuk membolosi benteng terakhir Harimau Selatan. Tetapi keadaan tidak berubah menyebabkan rekod 2 kemenangan berturut-turut The Boscores lebur dengan kekalahan ke-9 musim ini. Projek membina arca seni dengan tanah lumpur di sebuah sungai di Switzerland mengakhiri buletin didik. Ia dihasilkan oleh seorang artis ketika musim panas dan kemarau melanda Eropah. Saya Fazlan Harun, salam hormat. Assalamualaikum.